Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Analisis pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak perlu dilaksanakan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Fatimah Abdullah, ini penting sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-14. Jelas Datuk Fatimah, antara aspek yang perlu dikaji termasuklah faktor pengundi muda, faktor servis, jentera pilihan raya dan undi rosak. Ia juga perlu mengambil kira isu-isu yang digunakan parti untuk meraih kemenangan. Mengenai portfolio beliau sebagai Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga Sarawak, beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut dan meletakkan keputusan tersebut kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adanan Satem bagi barisan Kabinet Negeri nanti. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media selepas Majlis Convocation ke-12 College Academy Hospitality dan Pelancongan Sarjana SATT di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap agar para graduan menggunakan kemudahan aplikasi teknologi sepenuhnya dalam menerokai peluang pasaran hab halal. Ini memandangkan sektor kulinari mempunyai permintaan yang tinggi sekaligus mampu menjana pendapatan yang lumayan. Seramai 67 pelajar pelbagai jurusan antaranya termasuk Diploma Seni Kulinari, Diploma Pengurusan Hotel dan Sijil Pembuatan Pastri menerima diploma dan sijil masing-masing. Mahukan perubahan segera. Ini harapan penduduk Batu Kawah yang kembali menyokong kerajaan di bawah pasukan Adenan. Bagi seorang peniaga makanan di Rantau Panjang, Asfa Osman, kini masanya untuk wakil rakyat baru di kawasan itu untuk bekerja dan memenuhi hasrat rakyat. Ya, kami dah minta orang baru tu, semoga dapatnya 5 tahunnya membangunkan Batu Kawah tu lah. Karena DP itu sudah parah. Malah beliau tidak menafikan sokongan ini diberikan berikutan faktor demam adenan dengan harapan pelaksanaan drastik dapat dilakukan. Selain pembangunan, penduduk setempat mahu agar permasalahan setempat, terutamanya masalah banjir dapat ditangani sebaik mungkin. USPP sudah menang, harap dia ini banyak gereja macam banjir, macam traffic jam, macam apa rusak-rusak. Jalan kah, longkang kah, blok kah, apa? Tebing sungai nak, kami mau nyasia apa teh? Mau nyuruh macam maulah pekan bah. Tumpuan juga harus diberikan dalam menangani masalah kesesakan lalu lintas. Sabtu lepas, Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Senator Datuk Dr. Sim Kui Hian berjaya memenangi kerusi Dun Batu Kawah menewaskan penyandangnya Christina Chiu Wang Si daripada DAP dengan majoriti 2,085 undi. Center for Renewable Energy KREN Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah berjaya mengendali dan membina projek hidro mikro berkuasa 10 kW di sebuah perkampungan masyarakat Iban di kawasan Bukit Pegunan di bawah pentadbiran daerah kecil Lingga. Menggunakan pakai model UNIMAS Micro Hydro Community Based Framework, projek tersebut telah dilaksana dengan lancar dan jayanya. Kupasan lanjut kita bersama wartawan Rosita Ampung. Untuk sampai ke Semulung Ulu Sri Aman perlu menempuh perjalanan 2 jam menggunakan laluan ladang kelapa sawit dan bekas laluan balak dari Pekan Pantu. Alternatif lain melalui laluan sungai sama ada dari Pekan Pantu atau Pekan Lingga dengan tempoh perjalanan lebih kurang sama. Sistem hidro mikro mungkin boleh dipertimbangkan sebagai alternatif terbaik dalam membekalkan tenaga elektrik kepada penduduk luar bandar dan juga pedalaman Sarawak yang mana akses jalan raya dan juga sistem perhubungan dan pengangkutan masih lagi menjadi isu dan masalah utama bagi mereka. Dan ini merupakan empangan mini yang dibina untuk sistem hidro mikro di Rumah Panjang Semulung di Ulu Lingga ini. Mengimpikan sumber tenaga elektrik dari sistem grid sesuatu yang mustahil dalam masa terdekat. Oleh itu, penduduk Semulung Ulu bersetuju melaksanakan projek hidro mikro, lebih-lebih lagi apabila kawasan ini mempunyai sumber air mencukupi dari air terjun Wong Payan. Dimulakan oleh penduduk kampung pada 2009, projek tersebut banyak kali gagal. Namun akhirnya pada 2013, UNIMAS bersetuju membangunkan projek itu dengan kerjasama penduduk kampung, Rakan Strategik Industri serta Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang memperuntukkan lebih RM1 juta untuk pelaksanaannya. Macam powerhouse ni gotong royong sepenuhnya penduduk kampung. Yang atas pekerja adalah penduduk kampung, tetapi kita terpaksa bawa heavy machineries yang mana kita minta daripada rakan kongsi kita, rakan industri kita untuk
tolong bina dam. Sebab dam yang dibina kita tak nak seeping through, kita mesti ada soil investigation, kita structure yang kukuh, yang betul. Siap pada 2014, projek ini masih berdepan beberapa masalah namun dapat diatasi melalui kajian dan penyelidikan berterusan UNIMAS sehinggalah ia berfungsi dengan baik tahun lepas. Malah projek ini terbukti mempunyai kemampanannya tersendiri terutama ketika musim panas dan kering. Kita ada backup system. Yang mana backup system ni another turbine yang dibina di bawah grant KTP, Knowledge Transfer Program, yang boleh generate 5 kW lagi. Jadi jika musim kemarau, air tak banyak, kita hidupkan yang 5 kW ni. Jadi air pun sikit, kalau kita tengok air pipe ni, air sikit, jadi dia can sustain a little bit longer. Tambah beliau, sesebuah projek komuniti hanya akan berjaya dan memberi manfaat berterusan jika penduduk itu sendiri terlibat sepenuhnya dengan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan sistem. Memang saya sudah belajar di Bandung. Di UNIMAS pun saya sudah belajar, tapi di UNIMAS saya tidak buka itu turbine, tapi sekarang saya sudah belajarlah macam mana pasang kalau yang rusak. Sekarang memang banyak perubahan lah. Kalau pakai generator, minyak pun kena beli. Dia pun tidak boleh pakai 24 jam. Kalau mikrohidro ni dia boleh pakai 24 jam. Minyak pun kita dapat jimat sikit. Tiadalah kami senang sikit kena sebab kami makai tu api tu. Macam-macam lah kami boleh beli esboka, kipas angin kan dapat dipakai semua kan. Kisah kejayaan pelaksanaan projek tenaga dari sumber yang boleh diperbaharui bukan hanya di Semulung Ulu ini sahaja. Sebaliknya, kegigihan penduduk Sarawak dalam mencari kehidupan yang lebih baik banyak tercatat di tempat lain seluruh negeri. Rosita Ampong, Berita RTM. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia DM13 Miri berjaya menahan sebuah bot nelayan asing dipercayai dari Vietnam di perairan Bintulu Jumaat lalu. Menurut Pengarah Maritim Daerah Bintulu, Kapten Maritim Rahim Ramli, penahanan membabitkan 9 orang awak-awak termasuk seorang tekong kerana gagal menunjukkan dokumen kebenaran melakukan aktiviti penangkapan ikan secara rawai di perairan negara. Hasil maklumat daripada pelantar minyak kanawit lebih kurang 104 batu daripada Bintulu telah melapor kepada pusat operasi kita. Wilayah Sarawak telah menghantar 1 kali kapal maritim ke lokasi dan dalam masa berapa jam kita dah berjaya menangkap kapal tersebut, bot nelayan Vietnam. Kapten Maritim Rahim berkata demikian ketika ditemui RTM di Pusat Tahanan Vessel Maritim Malaysia DM12 Bintulu. Kesembilan individu warga asing itu dengan salah seorang daripada mereka berusia 15 tahun ditahan kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 termasuk anti perdagangan manusia kerana menggaji pekerja bawah umur. Hasil tangkapan sejumlah 2.5 tan ikan itu dianggarkan bernilai RM800,000. Penubuhan Balai Polis baharu di kawasan Matang akan membolehkan pasukan polis menyediakan perkhidmatan lebih menyeluruh kepada penduduk di kawasan tersebut. Bekas Ketua Polis Daerah Padawan ACP Eng Ahlik berkata penubuhan Balai Polis baharu itu kini dalam proses pengubahsuaian membabitkan blok kedai 3 tingkat di Batu 5 Jalan Matang dan telah dimulakan sejak 2 bulan lepas. Jelasnya proses itu yang antara lain bagi penempatan Jabatan Siasatan Jenayah, Narkotik serta Trafik dan dijadual siap dalam masa 2 bulan lagi. ACP Eng ditemui media selepas majlis serah terima tugas Jawatan Ketua Polis Daerah KPD Padawan di Ibu Pejabat Polis Padawan di Siburan. Beliau yang sudah menjawat jawatan KPD Padawan selama setahun 3 bulan dilantik sebagai penolong pengarah perundangan siasatan Jabatan Siasatan Narkotik di Bukit Aman berkuat kuasa Khamis ini. Beliau digantikan oleh Superintendent Chu Ying Kok yang sebelum ini bertugas sebagai KPD Semunjan. Majlis serah terima tugas itu disaksikan oleh Ketua Jabatan Pengurusan Kontijen Sarawak SAC Zamani Tan Sri Hamdan. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini.